Okey, secara pengenalannya, etika perniagaan mengikut Islam boleh difahami menerusi perkara yang baik atau yang buruk mengenai moral ketika melaksanakan aktiviti perniagaan. Semestinya, etika ni dia dikaitkan dengan sumber utama iaitu sumber utama dalam agama Islam, iaitu antaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang mesti wajib dalam agama Islam dan membawa kepada pembentukan tauhid dalam diri setiap individu. So, menurut perspektif Islam, iaitu tanggungjawab social corporate ataupun dikenali sebagai CSR ni, ia merupakan pendekatan ke arah kerohanian dan ada 4 elemen penting dalam CSR ni menurut perspektif Islam, iaitu antaranya yang pertama adalah takwa, dan yang kedua adalah tauhid, dan yang ketiga adalah ukhuwah, dan yang terakhir sekali adalah fardu. Dan 4 objektif dalam CSR ni pula adalah utamanya adalah menyatakan dan menerangkan mengenai definisi etika perniagaan Islam dan tanggungjawab sosial korporat dari perspektif Islam untuk mengukuhkan konsep perniagaan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada 3 yang lainnya seperti yang dipaparkan di skrin. Dan kepentingan pelaksanaan etika perniagaan Islam ni boleh dilihat dalam beberapa fungsi perniagaan, itu antaranya etika perniagaan Islam dalam penghasilan produk. Okay, contohnya lah, bagi menghasilkan sesebuah produk ataupun sesuatu produk tu secara beretika, terdapat perkara-perkara yang kita perlu dilakukan secara konsisten dan diberi perhatian sepenuhnya untuk memastikan sikap kita bertanggungjawab. Contohnya kita buat R&D, iaitu research and development terhadap suatu produk agar tak berlaku kemudaratan dan agar produk tersebut bahan yang bersih, suci daripada segala perkara yang haram. Seterusnya adalah isu semasa. Terdapat beberapa isu semasa yang telah kami perolehi. Isu yang pertama adalah isu berkaitan dengan rasuah dalam kalangan peniaga. Pristine Offshore dan Berhad, iaitu sebuah syarikat penyewaan kapal, telah didakwa memberi suapan sebanyak RM321,350 untuk tujuan mendapatkan subkontrak penyewaan kapal dalam kerja cari gali minyak. Kesalahan ini terbukti apabila 2 orang pegawai SPRM didakwa bersubahat menerima rasuah sebanyak RM100,000 sebagai upah untuk tidak melakukan siasatan terhadap pemberi rasuah tersebut pada 14 April 2021. Seterusnya, isu kedua pula ialah berkaitan dengan integriti dalam menjalankan perniagaan, di mana Ahmad Syawal, iaitu pengasas Bumijaya Rezeki Sdn Berhad, hampir muflis oleh kerana seseorang individu yang pecah amanah. Beliau hampir menjadi gila kerana telah kehilangan jutaan ringgit dalam sekelip mata selain dihimpit masalah hutang. Seterusnya, isu yang ketiga pula ialah berkaitan dengan tanggungjawab sosial digital dalam aspek perubatan, di mana masyarakat takut untuk mengambil vaksin COVID-19 akibat persegelintir anti-vaksin mengatakan ia memberi kesan buruk kepada penerima vaksin. Seterusnya, antara cabaran yang terdapat dalam isu pertama iaitu rasuah dalam kalangan peniaga ialah amalan rasuah. Antara cadangan penambahbaikan bagi mengatasi isu ini ialah dengan menerapkan kurikulum dalam pendidikan agar mereka akan dididik untuk menjauhkan amalan rasuah. Seterusnya, bagi isu kedua iaitu integriti dalam perniagaan pula, cabarannya ialah perubahan peraturan baru sejak pandemik berlaku di negara ini. Kini, terdapat beberapa peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan semua pihak perlu bertanggungjawab mematuhi peraturan tersebut. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh mengatasi isu ini adalah dengan mengenakan kompaun kepada premis yang melanggar SOP yang telah ditetapkan. Dan bagi isu yang terakhir iaitu tanggungjawab sosial digital, cabaran yang terdapat dalam isu ini ialah penyebaran maklumat palsu berkaitan dengan COVID-19. Antara cadangan penambahbaikan yang dapat dilakukan bagi menyelesaikan isu ini adalah pihak yang berkuasa perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap penyebar maklumat palsu tentang COVID-19 dan memberikan kata-kata dorongan kepada anti-vaksin tentang kepentingan vaksin supaya Malaysia dapat mencapai imuniti kelompok dan seterusnya dapat menjaga kesejahteraan masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.